Alright. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ni kita nak sembang-sembang lah. Okay, sebab tak boleh keluar. Tersekat di rumah. Jadi, apa kata kita bincang satu topik yang menarik berkenaan dengan salah satu strategi pembelajaran. Tak kisahlah dia merentasi semua subjek. Dia merentasi semua subjek disebabkan strategi ini ataupun pendekatan ini digunakan dalam subjek-subjek yang besar. Contohnya bahasa, subjek sains, matematik. Dan saya percaya subjek-subjek lain juga memang ada elemen ni di dalam DSKP masing-masing lah. Right. Namun saya dapati benda ni mungkin tak ada dalam sukatan pelajaran sekolah rendah. Mungkin ada dalam subjek lain tapi saya tak begitu tahulah. Tapi menurut apa yang saya dapat, kalau KSSM dalam DSKP memang ada benda yang kita nak bincang pada hari ini. Okey, benda dia ialah pembelajaran berasaskan inquiry. Okey. Tapi saya tak nak highlight kepada pembelajaran berasaskan inquiry disebabkan saya nak tengok di mana sebenarnya tercetusnya idea untuk pembelajaran berasaskan inquiry ni terhasil. Jadi sebenarnya dia berasal daripada Socratic method. Okey, kalau kita tengok Socratic method, siapa Socrates ni? Okey, sebenarnya dia ialah salah satu falsafah, seorang ahli falsafah yang terkemuka lah kan, yang kita tahu. Sebenarnya 3 je yang paling main lah dalam dunia falsafah ni. Memang 3 ni memang tak dapat miss lah. Okey, yang pertama ialah Socrates, kedua ialah Plato, Aristotle. Senang nak ingat SPA. Ingat SPA, ingatlah 3 orang ni. Dan Socrates ni merupakan guru lah kepada Plato dan Plato merupakan guru kepada Aristotle lah. Ini kalau dari sudut sejarah dia lah. Nak kenal siapa Socrates ni. Dia ialah ahli falsafah yang memang unggul lah. Dan salah satu benda yang dia sebenarnya benda yang dia bawa, banyak benda yang dia ajar, tak ditulis oleh dia sendiri, tapi sebenarnya diterangkan ataupun diceritakan oleh anak murid dia iaitu Plato. Jadi Plato ni yang menceritakan tentang Socrates. Jadi salah satu benda yang diceritakan ialah Socratic method ataupun cara Socrates. Jadi cara ni dia adalah berkenaan dengan penyoalan. Dia suka bertanya, kenapa benda ni terjadi? Okey, bila dia dah ada satu jawapan kepada jawapan tu, pada persoalan tu, dia akan bertanya lagi, kenapa begitu? Dan bertanya lagi sampai keadaan di mana dah tak boleh nak bertanya apa-apa lagi. Dan dia percaya bahawa jawapan yang akhir itulah ialah mutlak ataupun jawapan yang paling boleh diterima. Dan dia terimalah. Tapi proses tu berlaku selepas penyoalan demi penyoalan dan demi penyoalan. Dan barulah kita boleh simpulkan jawapan yang kita boleh terima untuk diri kita sendiri. Kerana pembelajaran itu ialah untuk diri kita sendiri. Kita bukan belajar untuk orang lain. Kita sebenarnya belajar untuk mengkayakan ilmu dalam dada kita sendiri. Jadi itulah yang dia percaya. Jadi sedikit sebanyak itulah Socratic method. Dia ialah teknik penyoalan, bertanya dan bertanya sehinggalah boleh membuahkan satu pendapat ataupun satu jawapan yang paling puas hatilah. Diri itu puas hati. Jadi itulah Socratic method. Dan apa kaitannya dengan pembelajaran berasaskan inquiry ialah pokok pangkal pembelajaran ini ialah kita kena bersoal jawab. Dan saya nak tunjuk sedikit, ini antara apa yang saya boleh screenshot lah daripada KSSM, DSKP Bahasa Melayu lah. Jadi salah satu strategi selain pembelajaran mastery, modular, berpusatkan murid, ada juga pembelajaran berasaskan inquiry. Dan nampak pelajar boleh merumuskan jawapan kepada persoalan. Jadi kita tanyakan pelajar soalan, dia merumuskan jawapan daripada persoalan dan melalui aktiviti soal jawab. Jadi gurulah facilitator untuk bertanyakan soalan-soalan yang bermutu, yang boleh kita panggil dia thought provoking questions. Soalan-soalan yang boleh provoke pemikiran tu supaya lebih terbuka, supaya lebih orang kata lebih tinggilah aras dia. Kita mencabar dan terus mencabar pelajar. Okey. Seterusnya kalau kita boleh tengok
ini di SKP Matematik, PDP Matematik. Ini saya ambil di SKP Form 1 rasanya, tingkatan 1. Jadi ada juga salah satu strategi pengajaran dan pembelajaran ialah berasaskan inquiry. Mesti ada punya. Jadi saya nak highlightkan ataupun saya nak tekankan benda ni memang penting. Berasaskan inquiry, melibatkan penyiasatan dan penerokaan matematik. Kenapa bentuk tiga segi tu tiga segi? Apa bukti dia? Kenapa bentuk segi empat tu segi empat? Kenapa dan kenapa? Jadi benda macam ni lah. Alright. Dan akhir sekali kita boleh ketemukan benda pendekatan inquiry ni di dalam KSSM Sains tingkatan 1. Sains pun ada. Jadi pendekatan inquiry mencari maklumat atau menyoal. Jadi menyoal. Pasti akan tanya soalan ni. Mesti. Tak lepas daripada Socratic method, iaitu penyoalan dan penyoalan untuk mencari satu jawapan. Dan sedar tak sedar memang kita sebenarnya memang dah terbiasa dengan benda ni. Cumanya saya nak highlightkan benda ni sebenarnya nama dia ialah Socratic method. Cara Socratic. Bertanyakan soalan demi soalan. Okey. Contoh okey, kita ada gambar ni. Kalau siapa yang tahu, ini adalah Sir Isaac Newton. Dipercayai ahli yang menemukan teori graviti lah ataupun hukum graviti, law of gravity. Jadi sebagai contoh, saya nak pergi kepada contoh nombor 1 di mananya berlakunya Socratic method. Kalau kita tunjuk gambar ni, mana berlakunya Socratic method? Apa antara soalan-soalan yang patut kita tujukan kepada pelajar kita? Jadi mungkin yang paling senang kita tanya dengan soalan nombor 1 ialah kenapa buah apple ni jatuh? Why the apple fell onto his head? Kenapa jatuh buah ni? Jadi pelajar yang mungkin dia ada pengetahuan yang sebelum ni, dia akan tahu. Cikgu, sebab graviti. Graviti. Jadi tak ada graviti, tak jatuh. Okey. Apa soalan yang seterusnya yang kita boleh tanyakan? Jadi kalau kita sebagai guru, apa soalan yang seterusnya? Budak dah bagi tahu jawapan, betul. Tapi macam mana kita nak aplikasikan Socratic method ni? Okey. Jadi antara soalan-soalan lah yang ini yang apa yang saya fikirkan dan saya rasa okey lah, bertepatan lah dengan Socratic, tapi mungkin tuan-tuan yang tengok video ni mungkin ada idea yang lebih, soalan-soalan yang lebih thought provoking. Silakan, sila komen, nanti boleh komen di dalam video ni lah. Right, jadi kenapa awak percayakan fakta tu? Kenapa awak percayakan gravity lah yang menyebabkan buah apple tu jatuh? Kenapa? Apa bukti awak nampak ke gravity awak tak nampak? Jadi macam mana awak boleh buktikan? Kenapa awak percaya sangat gravity? Jadi dia perlu menghasilkan jawapan yang munasabah untuk meyakinkan diri dia sendiri yang telah dicabar oleh soalan kita tadi. Jadi dia akan fikir sebab ada gravity lah. Itu normal. Jadi benda tu yang kita tak nak berlaku dalam situasi kita hari ni. Kita tak nak pelajar kita jawab soalan yang macam tu balik. Walaupun itu normal, tapi kalau boleh mulai hari ni lah kita cuba nak merevolusikan pendidikan kita lebih ke arah pendidikan 21. Pendidikan abad ke-21. Dan salah satu kriteria yang paling utama dalam pendidikan abad ke-21 is critical thinking. Pelajar kena boleh critical thinking. Dia perlu berfikiran kritikal. Jadi dia bermulanya dari kita lah. Kita lah yang berperanan untuk mengajarkan cara untuk berfikir secara kritikal. Jadi cara dia salah satu ialah bertanyakan soalan-soalan yang sebegini. Kenapa awak percayakan? Jadi budak akan tanya gravity. Okey, apa? Mungkin ada pelajar yang tak percaya kan. Dia tak percaya gravity lah, mungkin tak percaya. Okey, fine. Dia kena buktikan. Jadi contoh dia dah kata gravity. Apa sebab awak katakan gravity lah yang menyebabkan buah apple tu jatuh? Why do you say that? Why gravity? Why not other thing? Maybe ada hantu ke tarik ke. I don't know. Anything. Jadi kena bagi tahu. Kenapa awak berkatakan demikian? Jadi dia mungkin. Okey, apa yang awak boleh buktikan? So mungkin dia akan bawa eksperimen. Okey, jadi dekat sana lah bila kita tanya soalan kepada student dan student dah jam. Bila kita sebenarnya bila kita nak mengajar, kita mesti akan buat rehearsal. Dalam minda kita dah ada satu rehearsal. Okey, aku akan tanya ni. Pelajar boleh tak jawab? Dan simple lah. Kalau even tanya kepada diri saya sendiri, sebab apa gravity?
kita pun akan tertanya kenapa graviti. Jadi mungkin di sini pelajar perlukan fakta untuk menyokong hujah dia. Jadi dekat sinilah kita sebagai guru perlu menyediakan bahan yang diperlukan oleh pelajar. Dan pelajar memang perlukan bahan itu. Dan nota lah dalam bentuk nota ataupun dalam bentuk artikel, dalam bentuk apa-apa sahaja maklumat yang boleh kita bagi kepada student untuk dia baca balik. Dia baca balik baru dia boleh menyokong hujah dia. Okey? Jadi dekat sanalah kita sebagai guru ni perlu sediakan bahan itu. Okey. Jadi apa sebab awak katakan demikian? Okey, graviti. Okey, apa bukti awak? Okey, mengikut kajian yang telah dibuat dalam ni, artikel yang kita bagi kat dia. Okey. Saintis telah membuat uji kaji di antara benda-benda yang mungkin contohlah dia tunjukkan beberapa eksperimen dalam artikel yang kita bagi tu, ada beberapa eksperimen ataupun ada beberapa cara untuk buktikan bahawa graviti itu wujud. Jadi bila graviti itu wujud, dia tahulah melalui inilah yang graviti itu wujud. Okey, jadi kita tanya pula bagaimana awak tahu fakta tu benar sebabkan eksperimen tadi yang dia dah baca tadi. Ada tak cara lain? Cara-cara lain tu ada dalam nota yang kita dah bagi. Jadi benda tu yang penting sebenarnya. Jadi dekat sana selepas dia dah tahu mungkin ada 2-3 cara yang boleh membuktikan graviti itu wujud, kita boleh buat satu benda iaitu banding dan beza. Bila dia dah pelajari cara 1, cara 2, cara 3, mungkin dia baca sekali pintas, mungkin kita bagilah masa. Masa sangat penting. Thinking time, masa untuk dia digest tu sangat-sangat penting. Jadi bila kita merancang kita punya PDP tu memang kena fikirkan aspek-aspek masa dan sangat penting. Okey. Selepas dia dah tengok, dia cuba bandingkan. Jadi bila banding dan beza, banding ialah untuk mencari persamaan. Okay, dia nak cari. Contohnya lah, kalau apa perbezaan, bila kita bandingkan kita dengan orang Amerika, apa beza dia? Mungkin kita bukan nak tanya beza, kita nak banding. Banding ni mencari persamaan. Jadi mencari persamaan, apa yang sama? Dua-dua pun manusia. Dua-dua pun perlu makan. Dua-dua pun darah sama merah, gigi sama putih. Dua-dua pun ada sifat fizikal yang sama. Maksudnya deria organ yang sama. Itu yang sama. Apa pula perbezaan dia? Perbezaan dia ialah segi warna. Warna kulit mungkin tak sama, bahasa tak sama, adat budaya tak sama, cara pemikiran tak sama. Mungkin ada setengah pakaian pun tak sama. Itu yang tak sama. Tapi yang selain itu ada persamaan. Jadi banding dan beza. Balik kepada cara-cara tadi tu, kita minta pelajar kita banding dan beza. Cari persamaan di antara tiga-tiga ni. Persamaan ni kalau dia tengok, tiga-tiga pun boleh membuktikan graviti itu wujud. Namun, apa pula yang perbezaan dia? Apa kebaikan cara ni dengan kebaikan cara ni? Yang mana yang lebih baik? Jadi dekat sana, kita dah mula bagi tahu pelajar, cari yang bagi awak bincangkan dalam kumpulan awak cara yang terbaik untuk membuktikan melalui apa yang awak belajar tadi, cara yang paling baik untuk buktikan graviti itu wujud. Kat sana. Pelajar akan dia akan buatlah banding dan beza. Bila perbezaan tu dia akan bandingkan dari segi kelebihan-kelebihan yang cara-cara ni ada, kelemahan-kelemahan yang cara ni ada. Mungkin dari sudut masa, mungkin dari sudut dia punya keboleh percayaan eksperimen tu dan sebagainya. Jadi dia boleh tahulah. Dan dekat sana dia boleh buat satu konklusi. Cara mana yang paling terbaik. Okay, nampak? Okay. Jadi kita boleh kaitkan apa yang sama. Kalau soalan ni kita tengok soalan nombor 8. Apa yang sama perkara ni dengan perkara yang kita belajar sebelum ni. Jadi mungkin kita cuba kaitkan. Okay. Sekarang ni awak dah belajar banding dan beza. Banyak tak benda yang kita perlu banding dan beza dalam hidup ni? Kita boleh kaitkan benda-benda macam tu. Okay? Banyak tak benda yang kita boleh kaitkan? Okay, antara senaman dengan makanan yang sihat. Nanti kita akan pergi. Mana yang lebih baik? Okay? Jadi kita boleh kaitkan dengan benda yang kita dah belajar sebelum ini. Okay, dan 8. Nombor 9. Bagaimana kesannya kepada kehidupan kita setiap hari? Apa kesan dia kepada kehidupan kita setiap hari? Okay. Sekarang ni awak dah belajar satu benda. Banding dan beza. Awak dah belajar cara untuk
membuktikan fakta awak tu, awak perlukan hujah-hujah yang meyakinkan. Kalau tak, awak tak boleh cakap macam tu saja. Awak tak boleh cakap graviti tu yang menjatuhkan apple. Mungkin benda lain. Tapi disebabkan awak dah belajar, awak dah tahu cara-cara membuktikan graviti itu wujud. Jadi apa kesan dia? Kesan dia ialah setiap benda dalam hidup ni pun kita perlu belajar macam tu. Kita perlu tahu cara yang macam tu. Okay? Tak semua benda kita boleh terima bulat-bulat. No. Kalau hari ni orang cakap contoh. Betul ke minuman mabuk tu boleh membawa kepada kematian? Mungkin ada pihak yang setuju. Mungkin ada pihak yang tak setuju. Jadi, tapi topik macam ni panas lah. Janganlah bincang kan. Tapi kita cuba ambil topik yang lebih sesuai lah. Okay. Dan nombor 10, kenapa pentingnya topik ni? Sebab kalau tak ada topik ni, awak takkan tahu tentang graviti. Awak hanya akan tahu graviti lah. Graviti sebagai nama saja. Tapi awak tak tahu macam mana orang boleh buktikan graviti ni wujud dan sebagainya. Jadi, akhir sekali kita cuba rumuskan. Boleh tak kita jumpa satu keputusan? Jadi apa keputusan awak tadi? Cara apa yang paling terbaik? Jadi graviti wujud ke tak wujud? Wujud. Sebab apa? Apa yang boleh membuktikan graviti tu wujud? Eksperimen tu. Penting tak? Penting. Dan macam itulah. Okey. Contoh yang nombor 2 yang kita boleh bincangkan. Ni. Selalu dalam bahasa Melayu lah, terutamanya bila kita nak mengajarkan satu topik, selalunya topik-topik yang kita bincang ialah kepentingan, langkah-langkah, punca-punca. Terus je. Jelaskan punca-punca kemalangan jalan raya. Contohnya. Jelaskan cara-cara untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Dia memang agak straightforward. Okey. Tapi mulai hari ni, sebelum kita pergi kepada topik tu, sebenarnya memang itu yang kita nak ajar. Tapi, kita buat set induksi kita dengan bertanyakan soalan yang sebegini. Benarkah senaman mendatangkan kebaikan? Benar ke? Betul ke senaman ni boleh menyihatkan tubuh badan awak? Kita tak nak cakap menyihatkan tubuh badan sebab itu salah satu jawapanlah kepada benar ke tak benar. Memang benar lah boleh menyihatkan tubuh badan. Okay. Kita kena tanyakan macam ni. Dia lebih samar. Benarkah senaman mendatangkan kebaikan? Jadi mulalah pelajar akan berbincang. Okay, bagi mereka masa. Cikgu bagi masa 1 minit untuk awak bincang. Benar ke tak benar statement ni? Selalu datangkan satu statement thought provoking question. Ingat tadi saya cakap soalan yang boleh memprovok minda pelajar. Jadi ini antara soalan dia lah. Benarkah senaman mendatangkan kebaikan? Jadi budak akan mula berbincang. Yang mana yang baik? Ada yang kata tak baik, ada yang kata baik, ada yang kata buang masa, ada yang kata mungkin tak ada masa nak buat, ada yang kata busy. Jadi macam-macam. Bagi mereka masa itu. Kurang-kurang 1 minit atau 2 minit untuk thinking time. Untuk mereka keluarkan. Jangan terus kita tanya, kita expectkan jawapan. Kita pun kadang-kadang, jap bagi aku masa fikir dulu. Jadi kita bagi pelajar itu. Jadi, kita balik kepada Socratic method. Kepada topik tadi, topik kita ialah benarkah senaman mendatangkan kebaikan? Benar ke? Okay. Jadi mungkin ada sekumpulan pelajar yang akan angkat tangan, cakap benar cikgu, benar. Okay. Kita mula bertanyakan. Sama je, dia punya SOP dia sama saja. Kenapa awak percaya kan? Kenapa awak cakap benar? Kenapa awak percaya kan? Benar. Senaman boleh mendatangkan kebaikan. Mulalah dia bagi alasan dia bagi jawapan. Senaman boleh menyihatkan tubuh badan. Senaman boleh mengurangkan stres. Senaman boleh membuat badan kita lebih aktif. Membuat kita lebih fokus. Oh, macam-macam. Kalau pelajar boleh bagi, alhamdulillah. Memang pelajar tu memang baik lah, memang bagus. Tapi macam-macam kalau pelajar tu tak dapat. Kalau pelajar tu tak dapat, maksudnya teknik Sokratik ni tak sesuai untuk kumpulan pelajar yang sebegitu. Itu nantilah. Ini kalau dia dapat lah. Memang Socratic method is the best lah. Memang sangat best lah. Okay. Kenapa awak percayakan senaman tu boleh menyihatkan tubuh badan, boleh mengurangkan stres? Apa bukti dia? Contoh, senaman boleh mengeluarkan peluh. Jadi dia mula jawab lah. Senaman boleh mengeluarkan peluh. Sebab itu boleh menyihatkan badan.
Okay. Sebab apa awak kata mengeluarkan peluh tu boleh sihatkan badan? Sebab apa? Kita tanya dia, apa sebab awak katakan demikian? Apa sebab awak katakan peluh tu boleh menyihatkan tubuh badan? Dia kena bagi tahu fakta tu. Nampak? Question after question after question. Soalan demi soalan dan demi soalan. Terus tanya. Bagaimana kita tahu fakta ni benar? Bagaimana kita tahu kawan awak yang cakap senaman ni boleh mengurangkan stres ni betul? Macam mana kita nak tahu? Jadi mulalah mereka jawab, okey cikgu, bila kita keluarkan peluh, kita juga mengeluarkan asid dalam badan. Betul ke asid? Kita tanya ni. Betul ke asid? Bukan benda lain tak boleh keluar alkali ke? Mungkin lah kan. Jadi kita boleh tanya dia soalan-soalan yang sebegitu. Betul ke? Betul ke? Bila kita tanya betul ke, bukan kita nak merendah-rendahkan apa yang pelajar tahu. Tapi sebenarnya dia lebih kepada kita nak mencabar kepercayaan ataupun pengetahuan yang sedia ada. Jadi bila kita, sama macam kita, apabila orang mencabar kita punya sistem kepercayaan, our belief system, baiklah daripada apa-apa segi pun, benda yang kita dah percaya selama ni betul, tiba-tiba orang tanya betul ke? Betul ke itu yang memang kita akan tercabar. Bila kita tercabar, baru kita akan mencari hujah-hujah untuk menguatkan kita punya keyakinan, kepercayaan tu. Samalah. Itu dia proses dia. Itu je proses dia. Okay. Lepas tu, bila pelajar lain dah bagi tahu semua fakta-fakta tu, dia bagi tahu betul cikgu sebab menurut artikel ni, kita boleh bagi artikel untuk dia backup dia punya sebab. Jadi menurut artikel ni, kalau cikgu tengok, kita kena ajarlah sebenarnya awak sebenarnya boleh backup awak punya knowledge, awak boleh backup awak punya reason. Okay? Awak boleh kukuhkan awak punya reason, awak punya sebab melalui apa-apa maklumat yang awak boleh cari. Awak boleh cari di internet ataupun awak boleh mencari di mana-mana saja. Maklumat itu ada di mana-mana. Yang penting ialah awak mencari. Awak terus mencari dan mencari maklumat. Okay. So, nombor 5. Ada cara lain tak yang boleh kita buat? Maksudnya, kalau pelajar dah bagi tahu 2-3 cara ataupun 2-3 sebab, ada lagi sebab lain kita boleh terus bincangkan. Okay, dan apa kekuatan? Contohlah, orang tu dah cakap apa ni? Ini kekuatan cara ini berbanding cara itu. Okey, sebab soalan kita berkaitan dengan benar ke senaman mendatangkan kebaikan. Jadi dia kata benar, boleh mengeluarkan peluh, boleh ni, boleh mengurangkan stres. Jadi dekat sini mungkin kita boleh tanya, okey, antara mengurangkan stres dengan menyah toksik, okey, mengurang ataupun mengeluarkan toksik daripada badan, yang mana yang lebih utama untuk kesihatan kita? Yang mana yang lebih menjamin? Yang mana yang lebih mudah untuk kita lakukan? Jadi yang mana yang lebih mudah untuk kita, ataupun yang mana yang lebih selalu terjadi? Kan? So yang mana yang selalu terjadi dan sebagainya lah. Jadi kita bincang. Okay, jadi kenapa perlunya senaman? Kita boleh tanya macam tu. Dan apa yang sama dengan perkara yang telah kita belajar sebelum ni? Jadi sebenarnya perkara ini kita nak relate kan. Kita nak guna pengalaman yang sedia ada. Jadi pengalaman sedia ada pelajar mungkin dia dah tahu melalui pengalaman dia exercise sebelum ni. Jadi dia tahulah kebaikan-kebaikan dia. Dia dah exercise, dia dah buat macam-macam senaman dan sebagainya. Jadi dia tahu apa yang terbaik. Jadi dia boleh kaitkanlah dengan apa yang dia belajar mungkin dalam topik sains, mungkin dalam topik pendidikan jasmani. Jadi dia tahu, dia boleh relate kan. Okay, jadi bagaimana kesannya kepada kehidupan kita setiap hari? Topik senaman ni, apa kesan dia kalau awak tahu dah baik benda ni? Kesan dia ialah dia perlulah mengamalkan. Kalau tak, dia akan memberi kesan yang buruk, akibat yang buruk kalau dia tak mengamalkan apa yang dia cakap tadi. Dia dah cakap dah. Pelajar-pelajar kita dah bagi tahu jawapan. Boleh menyihatkan tubuh badan, boleh mengurangkan stres, boleh meningkatkan fokus, boleh menggembirakan hati dan sebagainya mungkin. Jadi apa kesannya kepada kehidupan awak kalau awak dapat benda-benda tu semua? Kehidupan akan lebih bahagia. Kehidupan akan lebih sejahtera. Kita akan boleh menjadi pelajar yang lebih cemerlang dalam sukan dan sebagainya mungkin. Jadi kenapa pentingnya topik ni? Nampak? Last baru kita tanya, penting ke tak penting? Sebenarnya awak tahu tentang kebaikan. Penting.
Okay. So lah, macam tu lah. Dia sama je. Jadi, okay. So, kita boleh tengok dalam satu topik tu sebenarnya, kebanyakan topik kita boleh rumuskan dalam cara yang macam ni lah. First, kita bincangkan kebaikan dan faedah-faedah topik tu. Okay. Selepas pelajar-pelajar dah tahu kebaikan dia, kebaikan-kebaikan yang dia boleh dapat dan dia boleh kaitkan dengan kehidupan dia sendiri, melalui teknik-teknik Sokratik tadi kita dah tanyakan dia, kita dah betul-betul menguatkan dia punya keyakinan terhadap maklumat tu ataupun topik tu, dia dah memang yakin, okey betul, lepas ni aku kena exercise. Aku kena buat, kalau tak aku tak akan baik dan sebagainya. Jadi kita boleh meningkatkan sebab ada orang balik lah. Okey. So kita dah tahu faedah-faedah dia, kebaikan-kebaikan dia. Okay, jadi kita boleh tanyalah apa cara-cara dia untuk kita buat. Jadi senaman apa yang kita boleh buat? Senaman, macam-macam jenis senaman. Okay. Jadi kalau kita tak buat, dia akan memberi dua je. Kalau kita buat, dia akan memberi kesan yang baik. Apa kesan-kesan dia? Pelajar dah tahu. Apa kesan-kesan buruk dia? Apa akibat dia kalau tak baik pula? Kalau kita tak buat. Jadi pelajar akan tahu. Jadi dia sebenarnya macam tu je. Kita bincangkan faedah kebaikan. Lepas tu kita bincangkan langkah-langkah dan cara-cara. Tengah live. Okey. Bincangkan kebaikan dan faedah. Lepas tu kita bincangkan cara-cara atau langkah-langkah dia untuk mencapai kebaikan tu. Dan kita tanyakan pelajar apa kesan-kesan baik dia kalau teruskan buat benda tu. Dan apa akan terjadi? Apa akibat kalau tak buat benda tu? Jadi macam tu sahaja. Jadi sebenarnya kalau dia buat benda macam ni, memang secara tak langsung lah kita mudah untuk mengajar suatu topik. Kita boleh coverkan semua benda ni. Dia boleh gunakan untuk dia punya rumusan, dia boleh gunakan untuk karangan dan dia boleh gunakan dalam biasa-biasa punya nak cakap sembang-sembang pun boleh. Jadi topik-topik ni penting. Jadi sebenarnya cara rumusan dia, teknik Sokratis ni memang penting. Okay, Socratic method ni sangat penting sebab dengan soalan-soalan yang kita tanyakan tu, dia sebenarnya akan menimbulkan minat, dia akan menimbulkan tanda tanya. Okay, persoalan-persoalan kepada pelajar. Jadi, benda itu yang kita nak bina dalam diri pelajar, iaitu kita nak bina satu motivasi dalaman. Kita nak bina inner motivation atau intrinsic motivation. Dia untuk terus belajar dan terus belajar. Jadi secara kesimpulan dia saya boleh simpulkan, dan maafkan saya, sebenarnya saya lupa tadi. Right. So sebenarnya kita ada elemen merentas kurikulum dan benda ni sebenarnya akan berlaku secara organik. Secara semula jadi dia akan terjadi. Kita tak perlu nak fikir macam mana saya nak merentaskan kurikulum dan sebagainya. Tak perlu. Sebenarnya apabila kita berbincang tadi tentang, first kita bincang tentang sains. Dah ada sains. Tentang gravity, dah ada gravity. Kita bincang tentang senaman tadi. Senaman itu dia boleh pergi kepada sains juga. Dia juga boleh pergi kepada kelestarian global. Macam mana kita nak melestarikan ataupun kita nak bagi manusia-manusia ni terus sustain, terus ada dalam bumi ni. Lestari ni maksud dia mengekalkan kan, kita nak kekalkan. Maksudnya kalau orang yang sihat, kita macam mana kita nak kekalkan orang-orang yang sihat. Kalau orang yang pandai-pandai, orang-orang yang ada kerja yang cukup, ada kerja yang orang kata apa? Stabil. Macam mana kita nak menstabilkan benda tu? Kita nak melestarikan benda tu. Jadi salah satu topik dia adalah kelestarian global lah. Dan dan nilai murni. Sayang kepada diri sendiri. Sebab kalau awak tak sayang kepada diri awak, macam mana? Sebab tu awak tak bersenam. Cuba sayang kepada diri sendiri, jaga kesihatan diri. Jaga kesihatan diri. Jadi menjaga kesihatan diri itu ialah salah satu nilai dalam kasih sayang. Mengasihani diri sendiri, kasih kepada diri sendiri. Berterima kasih kepada pemberian Tuhan. Tubuh badan ni ialah pemberian Tuhan. Jadi ada nilai kesyukuran di sana. Dengan nilai kesyukuran tu lah awak akan selalu bersenam. Kalau orang yang tak bersyukur, dia akan kufur nikmat. Contohnya lah kalau orang pelajar Islam dia faham lah. Kufur nikmat. Nampak? Tuhan bagi awak
tubuh badan awak tak menghargai, awak take for granted, awak tidur, awak tak buat exercise dan sebagainya. Jadi macam itulah. Alright. Jadi akhir sekali saya ingin share tentang apa yang Socrates cakap. So a person would learn not by being told but being asked. It was through the reasoning process that the individual asked would come to a conclusion for himself. Jadi seseorang dia tak akan belajar melalui apa yang orang cakap, apa yang orang bagi tahu dia. Tahu, dia takkan. Tapi apa yang ditanya kepada dia, itu yang dia akan cari. Kalau kita tak tanya hal ni, apa matlamat awak apa visi dan misi awak. Sebab tu kalau apa-apa pun orang katanya misi dan misi, tujuan dan matlamat. Kalau tak ditanya tentang benda tu, takkan ada apa-apa. Okay? Jadi dia kena tahu benda tu. Jadi kita kena tanya, it's by being asked. It was through the reasoning. Okay? Proses pemikiran dia, proses refleksi dia fikir, pencarian dia. That the individual ask, yang apa yang orang tu tanya, would come to a conclusion. Dia akan datang kepada satu, bila dia mencari, dia berfikir, dia mencari maklumat, dia akan dapati satu rumusan, satu kesimpulan. Dan kesimpulan tu bukan untuk orang lain simpulkan, untuk diri dia sendiri simpulkan. Dan itulah tujuan pendidikan. Dan pendidikan ialah proses membina pengetahuan dan berterusan. Kerana jawapan bukanlah sifatnya mutlak. Kita bagi tahu jawapan. Buku teks kita bagi tahu jawapan, ada segala jawapan. Bukanlah sifatnya mutlak. Namun ia bersifat pencetus kepada pengkajian dan pembelajaran yang seterusnya. So, setiap soal hari ni kalau kita dapat jawapan tu bukanlah mutlak. Okey? Tapi melalui jawapan tu dia akan mencetuskan soalan-soalan yang lain yang akan menimbulkan pengkajian dan pembelajaran yang seterusnya. Sebab kalau kita treat every answers, jawapan-jawapan sebagai jawapan yang mutlak, the knowledge will end there. Ilmu itu akan terhenti di sana. Dan bila ilmu terhenti di sana, there's no more learning happen. There's no more learning happening. Jadi itu yang kita tak nak. We want the learning process to continue, go on, sampailah bila-bila. Okay? Dan itu sahaja perkongsian hari ini. Agak lama. Tapi itu sajalah. Okay? Alright. So terima kasih dan kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Okay? Assalamualaikum. Dan terima kasih sebab sudi mendengar.